Record. Kepada soalan nombor kejumlah nombor 3 dan nombor 4. Okey. Right. So nombor 3 dia cakap kat situ kebangkalan bahawa 3 buah pasukan iaitu 1, 2 dan kejumlah betul nombor 3 ke salah? Kita tengok balik kejumlah dia. Oh, nombor 2 dan nombor 4. Yes. Patut cuba saya pernah buat. Okey, nombor 2 dan nombor 4. Okey, untuk soalan nombor 2 kita bincang dulu yang latihan. Mungkin dia yang tak dapat dan tak dapat hantar lah. Okey, tak apa. Dia tak ada masalah pun. Okey, yang penting awak mencubalah. Sekurang-kurangnya mencuba. Okey. Okey, tengok nombor 2 ni. Dah jawab, Cik. Ya, apa dia? Dia cikgu dah jawab. Dah jawab Oh, 2 dah jawab Okey. Soalan nombor 4 dah belum lagi kan? Belum. Okey. So, yang awak hantar soalan nombor 2 kan? Nombor 2 dan dengan nombor 4 kan? Sekejap. Betul lah. Okey, nombor 4 ni. Setiap tahun seorang pelajar tingkatan 5 pernah buat ni? Okey, belum. Setiap tahun seorang pelajar tingkatan 5 dari SMK Saint Francis akan dipilih untuk menerima anugerah pelajar terbaik. Okey, setiap tahun ada seorang pelajar lah. So pada tahun ini kebangkalan John, Rohan dan Umay yang dipilih untuk menerima anugerah itu masing-masing ialah 1/8, 1/7 dan 3/5. Cari kebangkalan bahawa salah seorang daripada mereka akan dipilih. Okey, macam mana kita nak kita nak elaborate benda ni? So kita ada 3 orang kan? So kita buat 3 kali peringkat lah. Okey. So ada 3 orang, 3 kali peringkat. So maknanya dia punya gambar macam pokok tu ada 3 kali cabang. Ada 3 peringkat cabang dia. Okey. So yang pertama adalah John. Okey. Yang peringkat kedua adalah Rohan. Okey, kita ada Rohan. Yang ketiga kita ada Umay. Okey. Umay. Okey. So mula-mula kita buat cabang untuk John dulu. Okey, cabang untuk John kita ada dipilih atau tidak dipilih. Okey, dipilih atau tidak dipilih. Okey. So kalau John dipilih, so John J lah, kita bagi J lah John dipilih J. Okey, sementara John tidak dipilih. So kita letak J prime. So ni John tidak dipilih. Okey, John dipilih kebangkalan dia adalah 1/8. Okey. Kebangkalan dipilih adalah 1/8. Tapi kebangkalan tidak dipilih adalah apa dia? 1 tolak 1/8. So kita akan dapat 7/8. So tidak dipilih, John tidak dipilih adalah 7/8. So kita ada 2 cabang itu. Satu dipilih, satu tidak dipilih. Kita pecah kepada 2. Okey, di sini. Right. Next, kita pergi kepada Rohan. Rohan pun kita jadi 2 cabang jugalah. Okey, Rohan dipilih ataupun Rohan tidak dipilih. Okey. So untuk peringkat kedua, dia ada 2 kali lah. Kita nak buat jalan kira dia. Rohan dengan ni. Okey. So, untuk Rohan, kita ada R dan R prime. Okey, Rohan dipilih adalah
1/7. Okey, tidak dipilih dia 1 tolak 1/7. Okey. So kalau tidak kita tolakkan, kita dapat 6/7 lah. Baki dia kan. 6/7 yang tidak dipilih. So dipilih 1/7, yang tidak dipilih 6/7. Okey. Next, kita pergi kepada Umay. Umay kita naik atas sikit lah. Nama dia kena harus. Okey, ini ada John. Ini kita ada Rohan. Ini kita ada Umay. Okey, Umay kita ada 2 juga. Tak, satu tu ada 2, so jadi 4 lah. 4 kali. Okey, Umay dipilih tadi. Okey, Umay dipilih U. Umay tidak dipilih, cikgu bagi U prime. Okey, U dan U prime. Okey, yang ni pun sama U prime. Okey, ni pun sama U prime. Okey, Umay dipilih, kita dapat 3/5. Okey, so ni tadi berapa? 6/7. Okey, tengok kita belah kiri. So kalau Umay pula 1 tolak 3/5. So tekankan kita should be awak akan dapat 2/5 lah. Dia punya kebakalan yang tidak dipilih. So kita akan dapat 2/5 untuk tidak dipilih. So kalau Umay dipilih 3/5. So 3/5 yang dipilih. Yang tidak dipilih akan jadi 2/5. Okey, 2/5. 2/5. Okey, right. So, dekat ujung sekali tu awak kena tulis dia punya kesudahan dia lah. Okey. So, kalau ikut daripada statement kat sini, okey, pegangkan daripada kiri ke kanan ni. Kiri ke kanan ni, mengikut ranting dia. So, kita start dengan J, R, U. So, atas sekali dia akan jadi J, R, U. Apa maksud J, R, U ni? So, maksudnya ketiga-tiga mereka-nya dipilih. So, ketiga maksudnya John, Rohan dengan Umay dipilih. Tak logik sebab dia cakap seorang saja dipilih. Tak apa. Kita ada banyak lagi dia punya ni. Ada dalam lebih kurang 8. 8 kesudahan dia. Okey, ada 8 ranting terakhir kan. So kita 8 kesudahan. Okey, kita tengok balik yang kedua pula. Kita ada J, R dengan U prime. Okey, J, R dengan U prime. Bermaksud John dengan Rohan dipilih, Umay tidak dipilih. So maksud Umay tidak dipilih. Pun tak logik sebab dia pilih seorang saja. Tapi tengok soalan jadilah. Kalau ada soalan, ada 2 orang yang dipilih. Okey? Okey, yang ketiga, kita ada John, R prime, J, R prime, U. So maksud kat sini, kita ada John, R prime, U. Maksudnya, Rohan pula yang tidak dipilih. Tapi John dengan Umay dipilih. Okey. Untuk yang ketiga, kita ada John R prime dengan U prime. Okey, maksudnya John saja dipilih. John seorang saja dipilih dekat sini. So yang lain tidak dipilih sebab U R prime dengan U prime lah. Jadi tidak dipilih. Okey. Next, kita pergi yang kelima. Kita ada J prime, R U prime. Okey. So J prime R U prime. Okey. Anis, boleh awak ada dengar bunyi bising kat luar ke? Ada kat bagian cikgu? Ke clear saja? Kalau clear cikgu, kalau ada gangguan, cikgu akan gunakan earphone cikgu. Akan? Cikgu nak dengar feedback awak. Ada gangguan tak kalau dari segi cikgu? Awak tak kisahlah. Cikgu nak tanya awak, okey tak? Ada anak cikgu suara dia kuat tak? Cikgu tengok macam okey je. Oh okey.
Okey Aisyah, okey je okey. Sebab cikgu tak gunakan earphone. So ada apa? Letih kat telinga tadi ada meeting lama sangat. Okey. So kita kita pergi kepada yang ke 1 2 3 4 5 6. 6. 6 dia adalah J prime R U prime. Okey, bermaksud Rohan saja dipilih. Oh yang ni Umay dipilih atas sekali. Umay dipilih. Okey. So yang ke-7 kita ada J prime prime dengan U. So bermaksud ni masuk balik. Okey, so maksudnya J prime R prime U maksudnya yang ke-7 Umay saja dipilih. John dengan Rohan dia tak dipilih. Last sekali kita ada John J prime R prime dengan U prime. Bermaksud ketiga-tiga mereka tidak dipilih. Alright, ketiga-tiga mereka tidak dipilih. Okey, kita tengok sini. Untuk soalan pertama dia cakap salah seorang daripada mereka akan dipilih. Salah seorang daripada mereka akan dipilih. Seorang seorang bermaksud apa dia? Kalau salah seorang. So maksud dalam tiga-tiga tu seorang je dipilih. So kita bulatkan mana yang ada seorang saja dipilih dekat situ. Kita buat warna biru. Okey. Yang pertama JRU tak boleh, ketiga-tiga dipilih. JR tak boleh, dua orang dipilih. J dengan U dua dipilih. Yang ni J dipilih. So ni J saja dipilih. Okey. Alright. Yang ke 1 2 3 4 5. 5 kita ada J prime RU. Maksudnya dua orang dipilih. Tak boleh. Yang ke-6 kita boleh dapatkan. R saja dipilih. Dan yang ke-7 U saja dipilih. Okey. So, apa kita buat kat sini adalah kita ada tiga kesudahan yang berbeza. Tiga kesudahan yang berbeza iaitu John saja dipilih. Lepas tu Rohan saja dipilih dengan Umay saja dipilih. So, kita ada tiga kesudahan atau lah kat situ. So, kalau atau bermaksud kita kena tambahkan. Right. Untuk soalan A ni apa kita buat adalah untuk yang pertama adalah J dipilih. So 1/8. 1/8 darabkan dengan R prime dengan U prime adalah 6/7 dengan 2/5. Okey, 2/5 tambah dengan 7/8 darab dengan 1/7 darab dengan 2/5 sudah. Okey, 2/5. Dan last sekali adalah tambahkan 7/8 darab dengan 6/7 darab dengan 3/5. Dan sekali 3/5. Okey, kalau kita darabkan semua tu dan kita tambahkannya, should be awak akan dapat jawapan dia. Awak dapat jawapan berapa kan? Sama tak? Dengan jalan kira tu. Sekejap, cikgu tengok Haikal punya.
Kamu jawapan betul tak? Okey. Jawapan dia akan dapat, should be dapat 19/25. Okey, 19/25. Okay. Okey. Untuk soalan kedua, dia cakap bukan John atau Rohan yang akan dipilih. Okey. Bukan John atau Rohan yang akan dipilih. Untuk John akan dipilih. So kita ada John, bukan John atau Rohan yang akan dipilih. Okey. Right. Okey, bukan John atau Rohan yang dipilih adalah bermaksud kita buat selain daripada John dan Rohan yang dipilih. So B ni dia special sikit. So bukan John atau Rohan yang dipilih, kita dapat satu tolak dengan John yang dipilih adalah 1/7. Okey, bila atau John itulah. John 1/8. John 1/8. John 1/8. Bila atau bukan, so atau akan jadi tambahlah 1/8 tambah dengan 1/7. So bukan John ataupun ni John ataupun Rohan dipilih. So 1/8 tambah 1/7. Should awak akan dapat jawapan dia 1 tolak dengan 1/8. 1 tolak 1/8 tambah dengan 1/7. Okey, 1/7. Okey, should awak akan dapat 1/5. Okey, so akan dapat jawapan 1/6 untuk jawapan B. Okey. Untuk soalan ni ada seorang pun daripada mereka dipilih. Jadi seorang pun mereka dipilih. So kat mana yang dipilih? So yang inilah. Yang last sekali tu. Kita ambil warna hitam kan. Last sekali. Ketiga-tiga mereka tidak dipilih. So ketiga mereka tidak dipilih. So kita akan dapat C sama dengan ketiga-tiga mereka tidak dipilih. Okay. So sama dengan 7/8. 7/8 darab dengan 6/7 darab dengan 2/5. Okey. 7/8 darab dengan 6/7 darab dengan 2/5. Okey. So kita akan dapat jawapan dia berapa tu? 7/8 darabkan dengan 6/7. 6/7 darabkan dengan 5. So kita akan dapat 3/10.
3/10. Jadi pada 3/10. Okey. Kita pergi kepada soalan aplikasi peristiwa bergabung. Ni aplikasi pula. Jadi soalan sebelum ni kita buat kebangkalan saling inklusif. Kita ada kebangkalan bersandar, contoh tidak bersandar. Okey, jadi kita guna aplikasi kebangkalan bergabung. So maknanya part yang terakhir dalam bab ni lah. Right. Okey. So kita tengok kat sini. So kita ada perkataan 10 keping huruf bookkeeper. Bookkeeper. So kita ada BO, K ada 2, E ada 3 kat situ, O ada 2. So bermaksud ada 2 atau 3 huruf yang samalah kat sini. Okey. Kalau ada 2-3 huruf sama, kita nak kira tidak? Yes, kita kena ambil kira sekali sebagai dia punya kebaran kalian. Okey. Kita tengok dulu 10 keping kad dilabel dengan huruf dalam perkataan bookkeeper dimasukkan ke dalam sebuah buku bekas. 2 keping kad dipilih secara awak daripada bekas itu satu demi satu tanpa pengembalian. So kita ambil data dalam kotak. Okey, dalam kotak ni kita ada kotak. Okey. Dalam kotak ni kita ada bookkeeper, ada kad BOOKKK EPR. So kad dalam tu. Kata jika 2 keping kad dipilih secara awak. So dia nak dapatkan kebarangkalian kad pertama yang dipilih dilabelkan huruf B. Dan kad kedua dipilih dan kad kedua yang dipilih dilabel dengan huruf O. Yes. So, macam mana kita nak buat tu? So, B bersilang dengan O lah maksudnya. Event dia adalah B bersilang dengan O. Kenapa? Kita ada perkataan dan di sini. Kita ada dan kan? So, dan maksudnya dia bersilang lah. Okay. So, bermaksud apa kita buat kat sini? So, kita kena dapatkan kebangkalan untuk mendapatkan huruf B. Okay. Kebangkalan untuk dapat huruf B. So, kebangkalan untuk dapat huruf B kita ada berapa tu? So, kita ada berapa? B kita ada 1. Kan? Kita ada 1 saja. So, 1 per 10. Okay. Kalau dia bergabung ataupun dan, kata ada dan, sebenarnya 1 per 10 darab dengan 2 per 9. So, kita darabkan lah. So, kita dapat 1 per 45. Okay, so dan lah. Okay, 2 kad dipilih dilabel dengan huruf yang sama. So, dilabelkan dengan huruf yang sama. Okay, so huruf yang sama apa? Kita ada apa? O. So, ada K dengan E. So, ada K ada 2 ulang, E pernah berulang, O pernah 2 ulang. So, ada 3 huruf yang berulang lah kat sini. So, yang sama akan jadi 2 per 10 darabkan dengan 1 per 9. Kenapa kita bagi 2 per 10 lepas 2 per 10 darab dengan 1 per 9? Okay, dia cakap kad yang sama kan? Okay. First kita ambil kad O. Okay, first kita ambil kad O. O yang pertama ni lah. Okay. O yang pertama ni. Kita ambil kad O. Kad kedua, dia cakap dia nak yang sama. So, maknanya kad dia adalah O lah. Okay, yang pertama, kebangkalan adalah 2 kan? Sebab bilangan kad O ada 2. Per dengan bilangan semua adalah 10. Second, kita ambil yang kedua tu akan jadi 1 per 9. Okay, 1 per 9. So, 1 per 9. Kenapa? Yang tinggal O kat situ adalah 1. Baki keseluruhan yang tinggal adalah 9. So, sebab tu jadi 2 per 10 darabkan dengan 2 per 9. Okay. Lepas tu kita ada K. K ada juga. K ada berapa? Ada 1. Okay. K ada 1. K ada 2. K ada 2. Dia berulang juga.
K ada 2. So yang pertama K dia akan jadi 2/10. Sama juga dengan O, 2/10. Yang second akan jadi 1/9. E pula macam mana? E kita ada 3. Kita ada 3 huruf E yang asal-asalnya. Tapi keseluruhan adalah 10. So jawapan dia, dia punya pemangkalan untuk E yang pertama adalah 3/10. Yang kedua akan jadi 2/9. So dia tak boleh lah. 1/9. So 2/9. So bagi E tu ada 2. Tapi bagi keseluruhan samalah 9. So kita darabkan dan kita tambahkan. So kita dapat 1/45 tambah 1/45 tambah dengan 1/15. So kita akan dapat jawapan dia yang terakhir adalah 1/9. Okey. Right. Okey, kita tengok soalan nombor 1 kat sini. Jadual di bawah menunjukkan bilangan pengangkap dalam kelas-kelas di tingkatan 3 dan tingkatan 4. Kita ada kelas hijau, kelas putih, kelas merah. Okey, kita ada 5, 6 dan 3 untuk bilangan pengangkap tingkatan 3 untuk kelas hijau 5, tingkatan 4 8. Kelas putih kita ada 6, tingkatan 3 4. So kita ada dalam bilangan X tu. Okey, 2 pengangkap dipilih secara rawak daripada kelas putih. Hitung kebangkalan bahawa kedua-dua pengangkap itu adalah pelajar tingkatan 4. Okey, pelajar tingkatan 4. So, macam mana kita nak buat? Kedua-duanya adalah pelajar tingkatan 4. Kan? So, bermaksud kita ambil seorang pelajar tingkatan 4 kelas putih, lepas tu kita buat seorang lagi kelas tingkatan 4 kelas putih. Jadi macam tadi lah. Okay. Kita ambil sekali warna yang kad label O, sekali lagi kad label O juga. Dia 2 lah. So 2 pengangkap kan. So P kebangkalan lah. Kebangkalan pengangkap tingkatan 4 putih. Pengangkap lah sama lah. Kita buat kebangkalan 4 putih. Okay. So bila dia ada 2 yang sama, kita letakkan, anggap dia sebagai dan lah. Okay. 4 putih dan 4 putih. So 4 putih. Okay. 4 putih. Kalau dan, kita buat persilangan. So dan 4 putih. So kita ada 2 pengangkap daripada kelas 4 putih. So macam kita nak buat adalah yang pertama, mula kita kira. Yang pertama kelas 4 putih kita ada 4 kan. 4. Okay. Tapi keseluruhan ada berapa? Keseluruhan ada berapa? Keseluruhan ada berapa? Untuk kelas putih saja. So kita ambil kelas putih saja kan. Okay, kebangkalan kelas putih ada berapa? Kita ada 10. So kelas putih saja, dia fokus pada kelas putih je, kita ambil kelas putih sajalah. So per dengan 10. Okay. So 4/10. Okay. Pengangkap yang kedua akan jadi 4 putih juga. Okay, 4 putih juga. So kebangkalan dia akan jadi 3/9. Kenapa 3/9? Sebab kita dah seorang kita dah ambil. So seorang lagi adalah dari tingkatan 4 putih juga yang sama. So 4 kita tolak dengan 1. Okay, 10 pun kena tolak dengan 1. So jadi 3/9. So kita akan dapat kat sini 12/90. So kalau kita kecilkan 12/90 tu, kita akan dapat 2/15. Okey, 2/15. Okey, untuk B, 2 pengangkap dipilih secara rawak daripada kalangan pelajar tingkatan 3. Jadi kita fokus kepada kelas putih kan. Kelas putih. Kita ada tingkatan 3 dan 4 putih. So jumlah dia adalah 10. Tapi yang ni
Dua pengangkap dipilih secara awak di kalangan. Okey, di kalangan pelajar tingkatan 3. Okey. So, jumlah pelajar tingkatan 3 kita ada 5 tambah 6, 11 tambah 3 kita ada 14. So, tingkatan 3 saja. Kita fokus tingkatan 3 je. Hitung kebangkalan bahawa kedua-dua pelajar ialah pelajar dari kelas yang sama. Okey. So, bermaksud apa? Daripada kelas yang sama. Dia boleh jadi hijau dan hijau, putih dan putih, merah dan merah. Okey. So, apa kita buat kat sini adalah okey, kebangkalan iaitu P, kelas yang sama. Okey, kelas sama. Okey. So, kita boleh dapat P start dengan apa ni? Hijau. Hijau dan hijau. So, kita ada dua pengangkap, hijau dan. Kalau dan maksudnya bersilanglah hijau dan hijau. Kita boleh juga P kebangkalan dia untuk putih dan putih. Okay, P putih dan putih. Atau kita boleh juga kebangkalan dia adalah merah dan merah. Okay. Sekarang kita fokuskan di kalangan pelajar tingkatan 3. So, jumlah dia adalah 14. So, apa kita buat kat sini? Hijau untuk hijau kita ada 5 yang pertama. So, yang pertama akan dapat 5/14. Okay, yang pertama akan jadi 5/14. Okay. Yang kedua akan jadi apa? Yang kedua akan jadi berapa? 4/13. Kita kena tolak satu dan tu pun kena tolak dengan satu. Okay. So then kita ada atau dia punya tu bila ada atau so kita akan tambah lah. So untuk putih pula kita ada 6. So 6/14. So 6/14 darabkan dengan 5/13. Okey, tambah dengan yang merah kita ada 3/14. Okey, 3/14 darabkan dengan 2/13. Okey, 2/13. So total upkan semua dan awak akan dapat jawapan dia lah. Okey sekejap Okey. So kalau kita kira, so should be awak akan dapat jawapan dia adalah berapa? 4/13. Okey, 4/13. Kita darabkan dan kita totalkan kita dapat 4/13. Okey, boleh tak dapat ni? Faham tak? Sana apa? Operasi ni ataupun operasi kebangkalan ni berlaku? Boleh? Kalau melibatkan peristiwa bergabung. Okey, so tanpa buang masa kita tengok soalan nombor 2 dulu. Okey, so sini kita nombor 2. Jadual di bawah menunjukkan kebangkalan bahawa Ahmad dan Zukri. Kita dua orang kat sini, Ahmad dan Zukri, dalam memilih aktiviti berenang dan berbasikal pada satu hari Ahad tertentu. Kita dah hari Ahad. Okey. So, Ahmad kita ada berenang 3/5, kebangkalan memilih aktiviti dia 3/5. Berbasikal dia pilih 7/12. Zukri pula berenang kita ada 2/7. Berbasikal kebangkalan berbasikal dia 3/8. Hitung kebangkalan bahawa kedua-dua Ahmad dan Zukri pergi berenang. Kedua-dua maksudnya dia gabung lah. Dan lah. Ahmad dan. Ada perkataan dan ni. So maksudnya kita kena buat operasi darab. Simple je. Kalau ada operasi dan tu maksudnya dia darab lah. Sebab dia bersilang kan. Dan tu. Okay. So dia dah bagi kebangkalan dah. Masukkan saja. Dan kita ada dan kat situ. Just masukkan saja. Tak payah perlu buat apa cakap namanya gambar ajar pokok. Okay. So dia dah bagi kat situ kebangkalan dia siap-siap. Okay. So kebangkalan berenang kan. Ahmad dan Zukri berenang. So
So, kita akan dapat yang benar, kita akan dapat 3/5 dengan 2/7. So, 3/5 darab dengan 2/7. So, kita akan dapat 6/35. So, boleh tak kita kecilkan? Okey, tak boleh. So, jawapan dia 6/35. So, ada kebanggalan dia kalau menyebabkan operasi kedua-dua dan Ahmad dan Zulki, so maksudnya kita just darab saja. Okey. Okey, B. Ahmad mengikuti salah satu daripada dua aktiviti itu. Ahmad mengikuti salah satu daripada dua aktiviti itu. Okay, kita ada berenang dengan berbasikal. Okey. Okey. So kita fokus kepada Ahmad. Okey, fokus kepada Ahmad. So, Ahmad kita ada berenang 3/5. Okey. Berbasikal kita ada 7/12. Okey, ni baru kena buat gambar hijau pokok lah. Okey. So, kita ada dua keadaan. Iaitu kita ada berenang ataupun berbasikal. Berenang kita letak swimming lah. S, swimming. Okay, so swimming dan tidak swimming. S prime. Tidak berenang, S prime lah. Okay, swimming. Lepas tu kita ada berbasikal. Berbasikal kita ada cycling. Cycling ataupun C prime lah. C prime. Okay, so dia cakap dia mengikuti salah satu daripada dua aktiviti itu. Okay, yang pertama, kesudahan dia akan jadi kedua-duanya dia masuk. Swimming dengan berbasikal. Berenang dengan berbasikal. Yang kedua, swimming saja, berbasikal dia tak buat. Okay. Yang ketiga, swimming tak buat, tapi berbasikal dia buat. Okay, yang terakhir, kedua-duanya tak buat. Okay, keadaan mana yang dia ambil? Yang ni, nombor 2 dan nombor 3. Okay, sebab kita ada dua kesudahan yang berbeza itu. So, maksudnya kita kena darab dan tambahkan lah. Okay, untuk swimming, kita ada 3/5. Okay, swimming 3/5. Tak pergi swimming. Tak pergi swimming, 1 tolak dengan 3/5. So, biar akan dapat 2/5 lah kat sini. 2/5. Okay, untuk cycling ataupun berbasikal. Berbasikal untuk Ahmad, kita ada 7/12. 7/12. So, kalau dia tak berbasikal, kita buat 1 tolak dengan 7/12. So, kita akan dapat 5/12. So, kita dapat 5/12, 5/12, 5/12. So, kot keadaan dia, sekejap, ni 7/12. So, ni 7/12, yang bawah tu 5/12. So, kita nak ambil yang ni je. Nombor 2 dan nombor 3 situ. So, P salah satu. Ahmad salah satu. Okey. Sama dengan okey. 3/5. Okey, darab dengan 5/12. Okey, tambah dengan 2/5 darab dengan 7/12. Okey, so kita darabkan and then kita tambahkan kedua-dua kesudahan tu. Okey, ni A, yang ni B. Okey, so B akan dapat jawapan dia apa? B akan dapat jawapan dia 29/60. Okey, so kita darabkan dan kita tambahkan. Okay. So maksudnya kalau ada dua bracket ni, so dia berenang atau tidak berenang kena pastilah. Macam tadi kita ada John dipilih atau John tidak dipilih. Okey. Okey. Well, sebelum kita pergi kepada soalan pengukuhan,
cikgu nak minta awak buat soalan nombor 3 ni. Nombor 3 ni. Buat dan hantar ke dalam WhatsApp cikgu. Boleh? Cikgu bagi masa dalam 10 minit untuk jawab soalan nombor 3 ni. Alright? Ni semua kena hantar. Okay. So jika kita ada sebelah keping bab integration. Okay. Yang pertama syarat dia adalah jika kad pertama yang dikeluarkan ialah vokal, maka kad itu dimasukkan semula ke dalam bekas sebelum kad kedua dicabut. Maksudnya apa? Kalau kita cabut vokal, itu I, E, A, kita ada I, O, U tak ada. U tak ada. So maksudnya apa? Kalau kita masukkan balik. Okay, kebangkilan untuk dapatkan integration balik, untuk dapatkan vokal balik adalah kebangkilan dia sama jugalah. So macam tadi, dia berkurang kan? Berkurang, bilangan dia berkurang 1 dan bilangan keseluruhan dia pun bilangan dia 1. Tolak 1. So contohnya kita ada 2/10. Kita akan dapat 1/9. Tu takkan berlaku lah kalau dia vokal. Syarat kedua, jika kad pertama yang dikeluar ialah konsonan. Konsonan, kad itu tidak akan dimasukkan semula. So kalau konsonan selain daripada E, I, O, U lah. Okay, kad itu tidak akan masuk. So akan jadi macam tadi balik lah. So kalau yang pertama kita dapat 2/10. Yang kedua kita akan dapat 1/9. Okay, boleh. So kita tengok kat sini. A, 2 kad dicabut. 2 kad konsonan dicabut. So kad pertama confirm lah konsonan kan, kalau 2 kad kan. So kita highlight kan, iaitu P konsonan bersilang dengan konsonan. Kita ada 2, kad konsonan dan konsonan lah. Okay. Untuk dapatkan konsonan yang pertama, okay, konsonan pertama adalah apa konsonan ni? Kat atas. Konsonan kita ada N, T, G, R, T, N. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ada 6. 6 per apa? 6/11. Okay, darabkan dengan P konsonan juga. Tapi tengok syarat konsonan. Kalau kad pertama adalah kad konsonan, kad kedua akan apa? Dia akan berkurang lah kan. Sebab dia tidak dikembalikan. Kalau konsonan tidak dimasukkan semula. Sebabnya tidak dikembalikan lah. So baki yang tinggal dalam kotak tu adalah 10. So kebangkilan untuk yang selepasnya adalah, yang kedua adalah per 10 lah. Okey, tadi kita dah ambil konsonan, kebangkilan dia adalah 6. Dalam soalan ada 6 untuk konsonan. Kita dah ambil 1. Yang kedua, dapat berapa? Kita akan dapat 5/10. Okey, 5/10. So, kita darabkan, kita dapat 30 dengan 110. So, jawapan dia akan jadi 3/11. 3/11. Kan? So, kalau kad pertama dicabut adalah konsonan, dia takkan dikembalikan. Statement dia.
So kena jaga-jagalah dengan statement tu. Okey. B. Satu kad konsonan dan satu kad vokal dicabut. Okey, satu kad konsonan dan satu kad vokal dicabut. Okey, kat sini situasinya bermandangkan kita ada syarat kat sini. So kita tak tahu kad konsonan dulu ke kad vokal dulu. So maksudnya kita ada dua situasi, iaitu dua event, dua peristiwa dekat sini. Right? So mungkin jadi apa? Sekejap. Satu P konsonan dan vokal kan? Vokal. So dia ada dua situasi. Sama ada konsonan dia tarik dulu ataupun vokal dia ambil dulu. Kebanggalan dia akan jadi berlainan. Dia jadi berlainan. So bila kita ada dua event kat situ, dia akan jadi ditambah lah atau. Okay. So P. Okay. Mungkin starting dengan konsonan dulu dan diikuti dengan vokal. Atau okay, mungkin kebanggalan dia start dengan vokal dulu dan diikuti dengan konsonan. Tapi bila dua-dua peristiwa ni tetap sama, iaitu dia akan menghasilkan konsonan dan vokal. Cuma dia punya bila ditarik tu, tu yang membezakan ni lah. Okey. Contohnya kat sini kita ada P konsonan kan. Yang pertama konsonan. Konsonan kita ada berapa? 6/11 konsonan. Yang pertama 6/11. Okey, dia cakap bila konsonan dia pilih yang pertama dia pilih. Yang pertama konsonan dia pilih, dia tidak akan masukkan balik kad tu. So maka baki dalam kad dalam kotak tu ada berapa? Baki dia adalah per 10. Tapi vokal ada berapa? Okey, tengok vokal ada berapa vokal? 6. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. So 5/10. Okey, 5/10. Okey, itu untuk syarat yang kalau konsonan ditarik yang pertama. Kad konsonan pertama ditarik. Okey, yang kedua kad vokal pun ditarik. Kad vokal vokal ditarik. Dia cakap kalau kad vokal dimasukkan semula. Dimasukkan semula. Okey, kita tengok kad vokal pertama. Vokal akan dapat 5/11 lah. Okey, 5/11. 5 kad. Jumlah keseluruhan ada 11. So 5/11. Tapi konsonan yang kedua, kad kedua adalah konsonan. Okey, adakah dia per 10 macam tadi? Tidak. Dia akan jadi per 11. Kenapa per 11? Sebab dia punya tu dimasukkan semula. Kad vokal kita ambil tadi, kita masukkan semula. So jumlah dia akan jadi kekal sama baliklah 11. So ni per 11. Okey. So konsonan berapa yang kita dapat? Adalah 6. So 6/11. Okey. So kita total upkan semua. So yang ni kita akan dapat 30 dengan 110 tambahkan dengan 30/121. So kita akan dapat berapa ni kakak ni? Okey. So kita akan cuba dah kira dah 63/121. So 63/121. Okey. Terima kasih yang hantar tadi, yang hantar mesej tadi. Oh, baru dapat. Siapa ni? Batisha. Okey, Batisha. Okey. Relate dengan yang ni case ni. Case ni lain sikit sebab kita ada konsonan dengan vokal. Yang penting kita ada syarat-syarat tertentu. Okey, yang ni awak guna gambar rajah pokok. Dan situasi awak ni banyak sangat ni. Okey. So bermaksud kat sini yang awak buat tu so dia lain.
Okey, cuba perbaiki, betulkan untuk konsonan dan vokal tu hampir tepat, tapi kita ada dua situasi kat situ. Iaitu sama ada vokal start dulu ke konsonan start dulu. Tapi yang A tu salah. So kita kena betulkan yang A tu, awak punya Batisha. Right. Okey, boleh dapat Okey, sebelum kita masuk kepada latihan pengukuhan ni, cikgu nak nak betulkan soalan nombor 4. Tadi kita buat yang soalan soalan kerja rumah tu ada kesilapan di sini. Okey. Cikgu tengok balik dia punya cikgu punya skema tu. Dia lain sikitlah jalan kira dia. Okey. Lepas tu cikgu tengok Aikal punya jalan kira betul. Okey. Okey, padam sekejap Okey, kita soalan nombor 4 tadi. Yang pasal pemilihan pelajar SMK Saint Francis tu. Dipilih untuk menerima anugerah pelajar terbaik. Okey. So, kebangkalan untuk John, Rohan dan Umay dipilih untuk menerima anugerah itu masing-masing adalah 1/8, 1/7 dan 2/3. Okey. So, salah seorang daripada mereka akan dipilih. So, bermaksud sama ada John atau Rohan atau Umay kan. Statement dia akan jadi macam inilah. So, John atau Rohan atau Umay. So kalau maksudnya atau ni adalah bersatu lah. So kalau bersatu kita tambahkan. So P John atau Rohan atau Umay. Okay. So yang dipilih. So kita akan dapat P John tambah P Rohan tambah P Umay. So kita akan dapat 1/8 tambah 1/7 tambah 3/5. Okay. So kita akan dapat dekat sini jawapan dia adalah 243/280. Okay. So 243/280. Okay. Minta maaf, ada kesilapan tadi. Kita tengok balik skema dia. Ada kesalahan di situ. So tak perlu pun buat gambar rajah pokok untuk menyelesaikan soalan ni. Okay. Okay, B. Bukan John atau Rohan yang dipilih. Okay. Bukan John atau Rohan yang dipilih. Okay. Atau, kita ada atau kan. Okay. Kita ada atau. So kita gabungkan. Untuk atau tu, John atau Rohan. So, P John bukan John atau Rohan. So kita dapat kalau bukan, so maksudnya dia satu lah. Satu tolak berapa? Satu tolak P John tambah dengan P Rohan. Okay. So kita dapat 1 tolak 1/8 tambah 1/7. Okay. So
So should be kita akan dapat jawapan dia 41/56. Okay. So dapat 41/56. Rasa ni soalan ni, yang jawapan ni cikgu buat betul. Okay. Yang B ni betul. Tapi yang A dengan C ni rasa salah. Tu. Kita tengok balik. Okay. C. Tiada seorang pun daripada mereka akan dipilih. So maksudnya tak ada seorang pun yang akan dipilih kan. Okay. Kenapa cikgu tak pakai gambar rajah pokok dekat sini? Sebab dia tak pilih 3 orang. Okay. Dia cakap dia tak pilih 3 orang sekaligus. So sebab tu tak dia buat gambar rajah pokok. Okay. So benda dia adalah assumption atau. Okay. Tiada seorang pun dipilih. So C. P tiada dipilih. Tiada seorang. Tiada seorang. Okay. So yang dipilih adalah yang tadilah 243/280 tu. So kalau tidak dipilih, tak dipilih kan jadi 1 tolak P, J atau R atau Umair, U. So kita dapat 1 tolak 243/280. Okay, kita dapat 37/200. 37/280. So C dapat 37/280. Okay. Right. Okay, A dengan C tu sila buat pembetulan untuk soalan A dengan C. So kalau tu dia tak ada gambar rajah pokok lah untuk soalan nombor 4 tadi yang kita bincangkan tu. Right. Okay. Right. Let's go to the latihan pengukuhan. Okay. Soalan adjektif. Okay. Soalan adjektif cikgu nak minta awak buat dulu. Nanti kita bincang. Okay, cikgu bagi masa 15 minit untuk jawab ni. Kita ada 7. Cikgu bagi 15 minit untuk jawab soalan ni. 7. Okay. So, nanti kita bincang. Boleh. Aina boleh nampak ke? Ke cikgu nak bagi awak betul ni? Awak tak print ke soalan ni? Aina. Betul tak ada? Sekejap. Okay, cikgu bagi balik ni. Cikgu off. Off yang ni. Okay. Cikgu dah hantar dekat dalam WhatsApp. Dapat tak? Okay. Loading. Tengah load lah.
Okey, cikgu dah hantar Aina dalam WhatsApp group. Dapat ke? Okey. Okey, nombor 3. Soalan latihan pengukuhan ni, kita diberi bahawa kotak P mengandungi 4 keping kad bernombor 4, 5, 6 dan 7. Kotak Q mengandungi 3 keping kad bernombor 8, 9 dan 10. Okey, sekeping kad dipilih secara awak daripada kotak P, kemudian sekeping kad lain dipilih secara awak daripada kotak
cube. Cari kebangkitan bahawa dua nombor yang dipilih ialah nombor ganjil. Okey, dua nombor yang dipilih adalah nombor ganjil. So bermaksudnya dua-dua nombor ganjil lah, kan? Okey. So kalau soalan macam ni, awak kena buat kesudahan dia ataupun sampel dia. It's better lah untuk dapatkan dia punya kemudahan, kesenangan dia lah. Senang sikit awak nak jawab berapa pendapat. Okey. Tapi itulah. So kita ada dua metod untuk susun ataupun senaraikan sampel. Sama dia awak nak gunakan jadual ataupun awak gunakan kaedah gambar ajar pokok lah. Itu yang itu. Tapi cikgu prefer gunakan kaedah jadual. Lagi senang lah. Dia nampak. Okey. Kita tengok jadual dia. Macam mana kita nak buat. Okey. So kita ada kotak. Mana? Q ada 8, ada 3 kan? 8, 7, 8, 9, 10. Okay. 8, 9 dan 10. Okey. So, kita ada P, kita ada 4, 5, 6, 7. Okey, 4, 5, 6 dan 7. Okey. So, sini Q, ini P. So, kita highlightkan. Untuk P kita ada 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Q kita ada 8, 9 dan 10. Okey, kita pen biru kat sini. Tak ada rasa. Okey. So, kita buat start dengan P dengan Q. Alright. So, kita ada P, kita ada 4. Lepas tu 8. 4, 8. Kita ada 4, 9. Okey. Lepas tu kita ada 4, 10. Okey, 4, 8, 9. So, kemudian bersama juga 5, 8. Kita ada 5, 9 dan 5, 10. Okey. Lepas tu kita ada 6, 8. Okey, kita ada 6, 9 dan kita ada 6, 10. Okey. 7 kita ada 7, 8. Kita ada 7, 9 dan kita ada 7, 10. Okey. Nampak tak kita ada dua kotak P dengan Q. So berapa bilangan kesudahan kita ada iaitu S. And S dia simple je. So kita boleh buat just darab lah. 4 darab dengan 3. So kita darab ke 4, 12. Ataupun awak nak kira balik pun sama. Jumlah total dia pun adalah 12. Okey, dapat 12. Right. Okey. Dia cakap yang pertama, dua nombor diperolehi ialah nombor ganjil. Okey. So P ganjil bersilang ganjil. Sebab dua-dua ganjil kan? Dua ganjil. G bersilang ganjil bersilang ganjil. Mana ada dua nombor ganjil? Kita ada pen hitam. Kita ada 5, 9. Okey. Kita ada apa ni? 7, 9. Okey. So 5, 9 dengan 7, 9. Okey. Kita ada berapa bilangan dia? 5, 9 dengan 7, 9 kita ada 2. NS kita ada berapa? Kita ada 12. So kebangkitan ganjil dan ganjil kita dapat 1/6. Okey. Dua nombor ganjil yang dibeli adalah 1/6. Okey. B. Beza antara kedua nombor yang diberi ialah 3. Beza macam kita tolakkanlah dua nombor tu. Contohnya kat sini, yang pertama kita ada 4, 8. Kalau kita tolakkan 8 tolak 4 dapat 4 beza dia. So tak boleh lah. So kita nak beza dia 3. So mana yang beza kita ada 3? So kita ambil hitam tapi kita slashkan. 4 yang ada 3 kan. 4, 9 akan jadi 5, 4, 10, 6.
Yes, 5, 8 akan jadi 3. 5, 9 dah jadi 4. 5, 10 akan jadi 5. 6, 8 akan jadi 2. 6, 9 akan jadi 3. Yes, betul. 6, 9. 6, 10, 4. 7, 8, 1. 7, 9, 2. 7, 10, 3. So, kita ada berapa kat sini? Ada 3 saja pasangan yang boleh menjadikan beza dua nombor tu akan jadi 3. So, P, yang ni nombor P lah. P, beza 3. Beza dia yang diboleh adalah 3. So, sama dengan apa? Kita ada 3 per jumlah keseluruhan ada berapa? Kita ada 12. So, kita kecilkan, kita dapat 1 per 4. Okay, 1 per 4. Okay, last kali kita dapat C tu. Salah satu nombor yang diperolehi ialah nombor perdana. Salah satu nombor yang diperolehi adalah nombor perdana. Mana kita nak pakai warna merah lah. Okay. Kita bulatkan dengan warna merah. Okay. Salah satu nombor yang diperolehi ialah nombor perdana dan nombor yang satu lagi ialah nombor genap. Okay. Okay. So bermaksud kat sini bila ada dan, yang pertama ni akan dapat nombor perdana dan yang satu tu nombor genap. Dan kita tahulah 8, 9, 10 bukan nombor perdana kan. So yang kita attack adalah 5 dan 7 saja. 5 dan 7 adalah nombor perdana. So dan salah satu lagi dia adalah nombor genap. So pertama perdana, yang kedua nombor genap. Okey, kita 5 dengan 8 boleh. So 5 dan 8 di accept. Kita bulatkan 5, 8. 5, 9 boleh tak? Tak boleh. Dia nombor perdana dan ganjil. 5, 10 yes boleh. 5, 10. Kita ada 7, 8. Yes, 7, 8 boleh. Dan 7, 10. Okey. P perdana dan itu bersilang dan genap akan jadi 1, 2, 3, 4. 4 per 12. So kecilkan kita dapat 1 per 3. Okey. Kita dapat 1 per 3. Okey. Cikgu nak minta awak buat kerja rumah. So untuk soalan nombor 1, 2, 1, 2, 4, 5. Okey. Kerja rumah dia bulatkan. Ni dia rekod ni. Okey. Nanti awak boleh tengoklah kerja rumah mana yang kena buat, iaitu nombor 1. Okey, lepas tu nombor 2. Okey. Nombor 3 kita dah buat. Okey, nombor 4 sebagai kerja rumah dan nombor 5. Okey. Yang kebat tu tak perlu buat. Okey, kebat kalau nak buat boleh buat, nak tanya cikgu pun tak ada masalah. Okey. Boleh saja. Okey, ini kebat ni kan. Soalan zon kebat ni, okey. Nak tanya cikgu pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Bagi je. WhatsApp je. Personally lah. So, tapi yang ada 4 soalan ni, buat dia sebagai homework. Boleh? Semua? Kelas?